Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap selamat. Terima kasihlah kepada semua yang hadir. Yang saya kenal ni Datuk Ali Hassan. Yang dua lagi ni siapa dia? Saudara Syahran Azhar. Awal-awal lagi dia masuk. Ini satu lagi ni Cik Muhammad Ridwan. Jadi pada hari ini saya nak maklumkan bahawa termasuklah juga rakan-rakan kita yang mengikuti perbincangan ini daripada melalui media lain, Facebook dan sebagainya. Bulan Ramadan ini kita cutilah sebulan. Jadi hari ini kita tukar program kita kepada pada santai bersama saya di bulan Ramadan. Mungkin saya nak mulakan santai kita ini dengan menyebut dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kepentingan bulan Ramadan ini ialah Al-Quran diturunkan. Jadi masalah sama ada diturunkan daripada langit atas ke langit bawah ataupun diturunkan daripada langit bawah ke bumi, itu biarlah para ulama. Ini perbincangan para pakar. Tapi malangnya masyarakat Islam kita, dia orang awam pun dia nak bincang. Kalau kita katakan pakar-pakar perubatan, dia bincang tentang benda-benda yang luxury lah, yang mewah. Kadang-kadang for academic exercise saja. Dalam kitab-kitab usul fiqh pun banyak dia kata macam tu. Dia bincang-bincang, dia kata ini untuk latihan ilmiah sajalah, bukan untuk ada apa sangat. Jadi malangnya gitu masyarakat kita, bila orang bukan pakar berbincang dalam hal-hal pakar, langit atas dan langit bawah lah, Quran turun bagaimana, semua-semua sekali itu perbincangan para ulama yang mungkin sudah selesai dalam hal-hal lain. Jadi kita avoid lah itu tu. Pentingnya Al-Quran itu diturunkan. Jadi maknanya mula diturunkan. Al-Quran itu diturunkan secara sedikit demi sedikit. Itu kelebihan bulan Ramadan. Dan yang keduanya ialah ayat kutiba alaihim bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan puasa ini diwajibkan kita berpuasa. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang tertentu, tentulah 30, 31 atau 39, 30 atau 29. Faman syahida minkum syahra falyasum. Orang yang berada di bulan itu, maka dia kena puasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin. Kalau dia tu sakit atau musafir. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti. Ini satu perkara yang saya rasa kalau tak cakap artinya kita tidak berterus terang. Tapi kalau cakap ada kemungkinan ada salah guna. Maknanya orang yang berada dalam keadaan yang sukar, tidak mesti sakit lah. Ini cara kita mentafsirkan Quran. Jadi sakit ini contoh kepada keadaan sukar yang kita hadapi. Maridan atau ala safar. Ini contoh kedua. Orang musafir. Jadi ini para ulama juga ada berbeza pendapat. Semata-mata musafir ke ataupun ada kesukaran kerana musafir ke, itu kita tak masuk campur lah. Yang kita masuknya campur ialah kita buat kesimpulan orang yang berada dalam kesukaran
maka dia boleh ganti pada hari-hari yang lain. Zaman saya muda-muda dulu, ingat para ustaz kita duk bincang tentang pengayuh beca yang begitu banyak menggunakan tenaga. Jadi bolehkah pada hari Ramadan itu dia berbuka dengan niat untuk ganti hari-hari lain yang dia tak buat kerja-kerja berat itu. Begitu juga di pelabuhan kita, orang yang terpaksa buru-buru yang memikul barang-barang berat pada waktu itulah. Belum lagi timbul buruh kasar yang buat rumah yang apa semua sekarang ni. Itu kadang-kadang ada perbincangannya. Tetapi kalau kita terbuka sangat, ada kemungkinan akan berlaku penyelewengan. Ini masalah agama ni kadang-kadang ada masalah sikit. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Jadi orang yang sudah dianggap tidak lagi mampu, terlampau tua sangat ke sakit, memanjang ke sebagainya, dia boleh ganti dengan fidyah sajalah. Ini fidyah ni juga sesuatu yang kurang diamalkan oleh dalam masyarakat kita. Ada fidyahnya, ada diyahnya dan sebagainya yang saya pernah mencadangkan kalau kita sebelum kita bercakap tentang hudud, tentang apa-apa sekali itu, ada benda-benda yang boleh dipraktikal. Misalnya kemalangan jalan raya, setiap orang yang terlibat dalam kes kematian atau kecederaan, dia kena bayar diat. Ada apa tu? Ada kafarah. Dia kena bayar kafarah. Maka dia kena kafarah. Jadi sama ada salah dia ke, salah orang ke. Jadi masa saya duduk jadi penasihat kepada AIA Takaful, saya pernah mencadangkan supaya buat satu polisi. Dia kata bolehlah kalau untuk bisnes saja mungkin tidak tak cukup apa tu weightage untuk buat bisnes, tapi kalau kerajaan ada kesungguhan, bolehlah kerajaan bagi grant awal, maka bolehlah kita launching satu projek, maknanya siapa dia pun yang terlibat dalam itu, sebab yang menjadi mangsa itu yang jadi masalah. Jadi kalau seorang tu meninggal di jalan raya, kemudian dianya adalah pencari rezeki pada keluarga dia. Jadi sepatutnya kita tumpukan kepada bagaimana nak menjaga kebajikan mangsa itu. Masalah orang yang menyebabkan kematian dan sebagainya itu cerita lain. Kalau mati yang disebabkan oleh kecuaian dan sebagainya. Jadi ini sebagai satu mukadimah kita, dan saya nak sebut kemudian sesudah baca ayat Quran ini, sebenarnya puasa ini adalah budaya turun menurun. Jadi bukan saja dalam dia kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, maknanya sejak daripada zaman berzaman di bawah nabi-nabi dulu pun puasa diwajibkan. Kemudian maknanya oleh kerana ia budaya, maka ia perlu diurus secara yang sesuai lah, sebagai satu budaya masyarakat Islam. Bukan satu ritual yang kita rasa begitu-begitu sahaja. Satu budaya masyarakat Islam yang perlu ditangani dengan baik. Kemudian yang keduanya, tadarus. Ya, tadarus ni mungkin saya nak sebut jugalah. Kesian ke orang kita kemain lagi baca Quran. Mungkin kita kena tengok baliklah bagaimana kita bertadarus. Ahlan wa sahlan. Datuk Dr. Fadilah Kamsah, lama tak jumpa dengan dia. Itu makin handsome sekarang ni. Itulah makin handsome. Orang panggil tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi, tidak tua pun. Ustaz Nazri duduk atas kereta juga sama yang Datuk Ali. Apa khabar Ustaz Nazri? Okey. Jadi itulah yang kita nak mula bincang benda apa ni. Tolong
tolong saya, macam mana kita nak santai ni? Macam mana ni? Nak santai macam mana ni? Ini first time saya cuba nak santai ni, berbual, jangan serius sangat. Mungkin kalau nak cerita tentang budaya berpuasa ni lama kan. Kita cerita tentang bila nak puasa, kerajaan bagi jaminan daging cukup, ayam cukup, telur cukup, makanan cukup, kuih-kuih muih tak akan naik. Sebenarnya mungkin dari segi budaya Islam itu tidak, sebenarnya kurang sesuai. Saya tertarik dengan satu laporan yang dibuat oleh seorang wartawan daripada Europe. Wartawan Eropah pergi ke Palestin musim bulan puasa. Dia kata, kamu ni pasal apa berpuasa? Dia kata, orang yang dia tanya tu, dia jawab, saya berpuasa ni, sekurang-kurangnya saya boleh menjadi asas untuk mengingati orang yang miskin, yang tidak berupaya. Dia menangis. Dia kata, macam mana dia boleh fikir macam itu? Sedangkan dia sendirilah yang perlu diingati, miskin dan sebagainya. Itulah pembudayaan dalam Islam. Itu bagaimana halusnya. Tapi kita melihat bukan puasa sajalah. Kita melihat ibadat-ibadat Islam sebagai ritual. Sebagai ritual yang sedangkan pada pandangan saya lah, ibadat-ibadat khusus dalam Islam ini ialah sebenarnya kita katakan sebenarnya satu latihan. Dia kata orientasi. Sebab ayat yang paling asas ialah dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya tujuan mencipta manusia dan jin itu hanya satu, illa, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang kita katakan ibadat-ibadat itu sebenarnya ibadat secara khusus. Kemudian dalam semua hidup kita ni mesti sifatnya ibadat. Kalau begitu, maka yang ini ibadat khusus, yang ini ibadat dalam pengertiannya yang umum, yang konsep yang sebenar. Ibadat khusus itu makanya ialah orientasi yang begitu teratur untuk menjadikan Muslim itu sebagai seorang ahli ibadat. Jadi kalau kita fail orientasi ini, kita tidak akan jadi ubat. Kalau kita berjaya dalam orientasi ini, maka kita akan jadi orang yang berabdi kepada Allah walaupun kita buat apa sekalipun. Jadi ustaz-ustaz kita duk pesan, kadang-kadang kita dah solat banyak, lepas sunat tu sunat ni, lepas sunat tu sunat ni. Ada orang tanya saya, macam mana? Dia kata, saya dah buat sunat semua sekali. Sunat tahajud lah, sunat istighfar lah, sunat macam-macam. Tak ada benar dia nak buat. Dia kata nak buat apa lagi? Saya kata buat sunat sajalah. Dia terkejut. Bila buat sunat saja dia terkejut. Dia kata, dia ingat macam saya ni bergurau. Sunat saja tu tak ada nama. Tak ada nama tu. Jadi oleh kerana itu saya nak timbul lagi satu, maknanya sunat tu kita buat sesuatu yang tidak wajib, mana semata-mata kerana taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mesti nama. Ada satu benda yang saya nak pungut, yang disebut oleh almarhum Tan Sri Hamid Osman ni. Orang kata dia ni joker dah, Datuk. Tapi dia punya jok-jok pun bagus. Dia kata besok, dia akhirat besok, dia kata saya nak tengok siapa dia tu imam dengan tukang bagi paip, tukang bagi paip di masjid tu masuk syurga dulu. Itu cara Tan Sri Hamid Osman.
Masa maknanya sekarang ni pula saya duk baca buku Ibn Khaldun. Baca teks Ibn Khaldun adalah orang yang hadir tu, yang saya baca teks Arab, dia telaah teks dalam bahasa Inggeris. Ada yang lihat terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi kita cuba tengok macam mana. Kadang-kadang penterjemah ni dia lari juga. Macam Rosenta, terjemah tu, kalau kita nak tolak dengan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab tu, dia pusing-pusing juga. Malah kadang-kadang dia cuba selewengkan pengertian tu. Masa saya di Istat dulu, kita buat juga baca, satu orang baca teks Arab, satu orang baca teks bahasa Inggeris. Tetapi tak sudah. Jadi soalnya sekarang ni bagaimana kita mendekati Islam itu dalam konsep sebagai sebuah tamadun. Tidak sekadar mendekati Islam dalam konsep sebuah agama yang kita faham berasaskan kepada ritual semata-mata. Jadi ini yang dikatakan, ataupun kita katakan, sebab itu kita gagal membina tamadun sebagaimana yang sepatutnya disuruh oleh Islam apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghantar manusia ni ke bumi. Dia kata untuk ta'mir, untuk mengimarahkan bumi ini. Tiba-tiba orang Islam di zaman akhir, di zaman kejatuhan ini, fungsi imarahkan bumi itu tidak ada. Malah orang Islam itu sudah menjadi miskin. Sekarang ini orang kata di Malaysia ni, bapak, datuk, nenek rasuah tu Muslim lah, pemimpin Islam dan sebagainya. Dan orang kafir itu ialah orang yang bersih. Dan jadi benda ni oleh kerana itu pada dalam satu peringkat berbincangan, saya rasa Majlis Dakwah Negara MDN telah membuat kesimpulan. Dalam negara kita sekarang ini, dakwah perlu ada dua. Satu, dakwah ritual, mengajak masyarakat supaya lebih lebay. Nanti kita bincang konsep lebay itu apa sekali. Dan yang keduanya, dakwah survival. Yang lebih penting dalam masyarakat kita sekarang ialah dakwah survival. Lebay macam mana kita pun, tapi kalau kita tidak boleh survive, anak cucu kita akan jadi kuli kepada orang kafir dan sebagainya, maka kita telah melupakan tanggungjawab kita yang sebenar. Jadi sedangkan soal yang dikatakan lebay itu sendiri pun, apa konsep lebay itu pun satu masa kita bercakap tentang umat Islam sekarang, terutama dalam negara kita, berhadapan dengan krisis identiti ulama. Siapa sebenarnya ulama tu? Itu pun satu perkara yang perlu kita lanjutkan. Datuk, cuba bagi pandangan Datuk sekali, nak dengar ni. Ustaz panggil saya tak? Ya. Bagi pandangan Datuk kita nak dengar lagu mana sebagai seorang pendakwah yang ulung. Allahu Akbar. Jadi kita doakanlah supaya orang doa kat kita, dia kata supaya besok masuk syurga tanpa soal. Allah. Jadi saya kata amin je lah. Macam mana ni? So betul lah benda untuk moodnya, sebab sebenarnya bila disebut tadi saya Ana seronok tadi bila dakwah ritual dengan dakwah survival. Kadang ramai orang terlupa yang dakwah survival sama juga. Ya, apa ni sama, ni sebenarnya satu budaya. Kita didik anak pun, anak pergi kepada lebih orang kecil, didik anak pun didik untuk jadi anak pandai, jadi itu ni, tapi kita tak mendidik anak kita untuk survive. Jadi ramai anak kita bila tercampak ya tempat yang cabar sikit aja mereka tenggelam punca. Berbanding tengok pendidikan atau dakwah survival, tengok orang India satu dunia, campak mana pun dia orang hidup. Orang Cina satu dunia, campak mana pun survive. Orang Yahudi, campak ke mana satu dunia mereka survive. Dan masih kekal dengan budaya mereka. Budaya Yahudinya, budaya Cinanya, budaya Indianya.
Little India, Little China, Chinatown, India Town. Ini satu perkara yang kita untuk khususnya orang orang Nusantara, bukan Nusantara, sebab orang Indonesia pun campak ke mana survive. Orang Siam pun dah boleh survive. Tapi orang Melayu, bila campak ke orang Melayu, campak ke Amerika survive, campak ke Rusia survive, campak ke Malaysia mengada-ngada. Cuma Datuk Ulas mengapa tu? Itulah dia. Silap di mana? Pasal apa? Sebab rasa selamat. Kita terasa selamat. So Ana terasa bila Ana sendiri belajar di Amerika dulu, awal-awal tu memang ya Allah, kita tak pernah berjauhan dengan keluarga. Lepas tu yalah tak ada tempat bergantung. Akhirnya Allah, aku terpaksa bergantung pada Allah. So maaf, orang jahil macam Ana ni bila campak ke Amerika baru jumpa Allah lah. Kat Malaysia kita adalah sibuk-sibuk belajar sikit. Tapi tak nampak keperluan. Tapi bila di Amerika, Allah, aku kena merapatkan diri dengan Allah, aku terpaksa survive, dan yang boleh tolong aku di tempat yang asing ini ialah Allah. Jadi kita rapatkan diri dengan Allah. Jadi itu sebabnya betapa cantiknya ya kalau kita sejak anak kita kecil kita ajar mereka, itulah dakwah untuk jadi lebay penting. Ya. Sebab jadi manusia asas basic. Tapi dakwah untuk survive ini kena diperkembangkan dan ada uslubnya. Ada metodnya supaya kita mak bapak tahu, of course para ulama tahu, asatizah semua faham. Ya, dari dalam khutbah pun ada unsur-unsur. Ini dia aspek kelebayan, aspek untuk survival. Jadi akhirnya betul Ustaz, Ana cukup setuju. Ini dakwah survival ini sangat kritikal. Akhirnya sebab itulah bila Ustaz cakap tadi, Tok Muk cakap tentang kita untuk mentakmirkan bumi, masya-Allah, cantik sangat. Pendekatan tu ya, walaupun biasa orang cakap, tapi nak menghidupkan mentakmirkan dunia tu macam mana? Ni sense of survival ni. Betul. Tapi Datuk, orang kita dulu ajak tu dunia. Yang hidup cara sangat dunia ni kita dia bawalah ayah-ayah kita macam betul jugalah. Saya ni lahir dalam pondok dulu, ayah saya duduk pondok kan. Jadi cara dia cerita tu lebih banyak ke situ, baguslah juga dari segitu tu. Tapi untuk nak survive tu bangsa tak tahu macam mana. Kata ekonomi kita daripada target 30 tinggal 3% gitu tak? Itu temu tanda menurun masa COVID ni makin turun kot. Makin hilang. Samalah Tok Mut ya, sebenarnya bila kita kebetulan nak dekat Ramadan, ni kita pun cakap pun tentang Ramadan. Jadi di sinilah kita nak hidupkan balik sense of survival itu, sama dengan kita ni hamba Ramadan ke hamba Allah. Jadi balik itu. Jadi macam Tok Mut dididik cara pondok, cantiklah tu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita sampai sekarang pun masih dualism kan. Ya, ini hal-hal dunia. Itu sebabnya bila asatizah Ana pun diajar 7 tahun yang lepas oleh seorang ulama, Allahyarham, dia kata dalam Ramadan ni kurangkan hal dunia, ya lebihkan akhirat. Ya bertakaruf. Kita bekerja ni dunia ke akhirat. Kita buat exercise ni untuk dunia ke akhirat. Jadi bila masih ada asatizah pun kadang tak nampak bahawa apa yang kita buat ni boleh mengakhiratkan. Jadi nak survive tu kita kena mengakhiratkan semua kegiatan dunia. Jadi kita tak dapat tak bezakan nak jadi lebay ke nak survive. Jadi sebenarnya nak survive itu pun aspek melebaikan diri. Konsep lebay itu apa tu? Konsep lebay tu. Itu Tok Mut yang bawa tu. Kita orang awam ni melebay tu jadi orang yang faham lah, orang yang faham agama. Agama dalam konsep agama lah, ada ritualnya, tajwid fiqahnya, itu mungkin lebay ke situ lah. Wallahualam Ustaz. Boleh kalau Datuk kita kembangkan sikit konsep lebay itu, maknanya orang yang melakukan sesuatu secara yang lebih komprehensif lah. Sebab Islam itu satu agama yang komprehensif dan dia tidak sektorkan sekian. Nabi sendiri pun dia pandai jahit kasut, dia pandai jahit baju dia pandai servis diri dia sendiri. Di bangun malam pun nak minum kopi pun
taklah dia nak kejutkan bini. Dia buat kopi dah. Tepat. Jadi maknanya mana kemahiran hidup itu tinggi. Kemahiran maknanya budi dan dayanya halus. Ada budi dan dayanya dan perasaannya terhadap Tuhan, alam tu halus. Tetapi dia seorang yang banyak kemahiran yang boleh dibuat. Jadi orang kata kehebatan tentera Islam zaman dulu. Tengah hari berperang, malam tu Jadi rabai. solat tahajud. Kemudian bila dia bersiwak pun hebat pakai siwak itu. Siapa orang kafir kata, orang Islam ni teruk ni. Dia tengah hari duduk tajamkan gigi dia kena kekoh kita besok. Jadi sampai takut macam tu. Orang Islam tu macam harimau dia punya apa semua sekali. Tapi tak tahulah Datuk macam mana. Kita kalau boleh bawa bangsa kita sebagai suatu bangsa yang cukup bertenaga dan berasaskan kepada hakikat Islam yang sebenar. Jadi seorang kawan saya, orang Sudan, dia balik ke Sudan. Jadi Perdana Menteri Sudan tanya dia, boleh kamu cerita apa tu rahsia majunya Malaysia itu sebagai sebuah negara Islam? Dia terus jawab. Dia kata Malaysia maju tu kerana ada Cina. Jadi kalau kita nak maju, kita bawa Cina ke Sudan ni maju. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, itu orang Sudan yang duduk lama di sini. Dia tidak menafikan orang Islam kita bagus. Dia kata nak banding tempat aku, kawan saya nama Dr. Hassan, masa di Ustaz tu. Nak banding tempat aku di mana di Mesir. Dia kata di Malaysia ni cukup baik, akhlaknya tinggi. Tapi dia tak pernah refer masalah kegigihan bekerja, masalah apa semua sekali. Macam mana? Itu betul Ustaz. Itu tak salahkan siapa ni Tok Mut, sebab itu yang anda nampak. Bila Tok Mut sebut tadi Nabi SAW ya buat semua sendiri. Sebenarnya Nabi dakwah bilhal menunjukkan bahawa manusia sebenarnya sepatutnya serba boleh. Sebenarnya bila anda orang sains, so sains mengatakan otak kita ni mampu menampung minimum 300 kemahiran. Dan kebanyakan kita ada 1-2 kemahiran. Ya, jadi doktor 1 kemahiran. 300 minimum, itu minimum. Jadi doktor 1 kemahiran, tukang masak 1 kemahiran, tukang kayu 1 kemahiran. Jadi doktor yang pandai masak mungkin ada 1 orang 2 orang. Jadi Nabi mempamerkan ya, Nabi SAW dia sebagai seorang Nabi, seorang pemimpin, seorang ayah, buat apa pun sendiri. Sebenarnya nak tunjukkan bahawa kita mampu menyimpan dalam kepala kita berbagai-bagai kemahiran. Sebenarnya Ibn Sina. Jadi orang dihormati satu dunia. Orang bukan Islam pun respect sebab dia ada 10 kemahiran bertaraf dunia. Di masanya dia terhebat dalam 10 bidang. Jadi dia interdisciplinary itu interdisiplin lah Profesor interdisiplin yang sangat luar biasa. Kita pekoh saja ya tu. Tapi itulah dia. Bila kita ni saya dididik sekecil alangkah kalau agama ajalah. Nak jadi doktor lah. Ya, kalau kau nak jadi apa ni pakar satu bidang. Mana boleh buat 2-3 bidang. Sebab universiti dah buat 2-3 pengkhususan. 2-3 bidang. Ini semua sebenarnya satu pendekatan untuk membuka minda kita. Jadi sebabnya betul yang anda nampak masalah asas ialah betul lah kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kebanyakan kita gagal dididik sejak kecil mengenal potensi kita yang sebenar, yang kita mampu untuk pakar dalam paling kurang 300 kemahiran. Kalau semua anak kita dididik sejak kecil, kamu boleh pakar 300 bidang. Ya, dan setiap bidang ni sebenarnya adalah satu aspek untuk ke arah ibadah. Apapun ilmu kamu yang baik-baik semua akan pergi ke ibadah. Akan berbeza. Anak-anak kita akan lebih survive ya, akan lebih kata tu serba boleh insya-Allah. Jadi Datuk, kita balik kepada budaya berpuasa ni kan. Jadi dengan introduction yang kita bincang tadi, yang kita sikit-sikit macam mana kita nak allocatekan puasa dalam kerangka apa yang kita bincang tadi? Puasa dalam kerangka
suatu budaya Muslim yang syumul, yang komprehensif, yang boleh menjadi lambang kepada bila dia kata asyhadu. Itu satu hal. Saya naik saksi kan. Oh, saya zaman kecil tu ingat saksi ni macam kuda gitu. Saya naik saksi. Maknanya bila kata asyhadu an la ilaha illallah, saya adalah saksi yang real kepada bahawa tu, pada hakikat bahawa Tuhan itu satu. Di situ pun kita, kalau kita nak ulas secara akademik gak panjanglah, tapi untuk nak menghayati orang Badui pun boleh Nabi kata nah. Sebab dia kata Imam Badui itu lebih mendalam daripada imam orang Hadari. Saya menarik satu syarahan, khutbah syarahan yang dibuat oleh seorang tuan guru kita di Petani. Dia ceritalah satu dua mana kelebihan Bismillahirrahmanirrahim sekian. Cuma sayangnya dia tidak translatekan benda tu dalam kehidupan yang real. Itu masalahnya. Jadi sekarang ni macam mana kita nak berpuasa tu sebagai satu budaya yang sebenar. Itu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tak ceritalah umat Yahudi ke Nasrani, Ibrahim apa semua. Tetapi maknanya terjemahannya satu budaya. Budaya hidup. Adakah puasa kita telah menjadi budaya? Tapi saya rasa budayanya bila puasa tu makan di kedai. Beli di kedai, bubuk makanan di petang, kemudian banyak beli makan. Bazar Ramadan. So, ni bagus Ustaz. Ni satu isu yang Tok Mok bawa ni sangat cantik. Sebenarnya anak-anak sebagai orang jahil dalam segi ni cuma teringat kata sabda Rasul yang maksudnya sesungguhnya semua penyakit dapat dirawat melalui Ramadan. Bila kita besarkan konsep penyakit tu, masalah penyakit fizikal, mental, psychological, emotional. Jadi semua penyakit, dan ini telah dipercayai oleh semua orang. Jadi kalau kita dapat perkembangkan konsep puasa ini sebagai satu terapi kepada semua masalah jiwa, iman, kepada fizikal, dan semua orang putih pun mengaku puasa menyembuhkan semua penyakit. 80% penyakit datang dari perut. Jadi bila perut direhatkan maka penyakit sembuh, mental sembuh, iman sembuh. Jadi kalau itu dapat kita, yang Ustaz bawa penting sekali tadi Tok Mut sebut ialah macam mana nak translate yang bismillah tadi, translate kepada kehidupan seharian. Itu yang jadi cantiknya. Sebab manusia berfikir pakai gambar. Jadi bagaimana nak gambarkan supaya nampak. Jadi kita pun daripada kecil sampai ke tua tahu yes, memang inilah ubatnya, inilah solusinya kenapa Allah institusikan Ramadan untuk selesaikan semua penyakit dunia ini. Wow, cantik. Datuk, saya semakin tua ni bila nak makan apa-apa kan, saya kata Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu hati saya kata, kamu ni bohong ni. Hati kecil dia kata kamu ni bohong. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya betul kamu bismillah ni, maknanya tidak ada satu perasaan bahawa makan ni betul-betul kan Allah. Tapi kata tu kata lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi saya rasa macam mana saya nak ajar cucu saya supaya ada perasaan. Itu dah tinggi makam tu Ustaz. Macam Tok Mut sebenarnya bila Tok Mut kata, iya ke ni aku ni? Itu dah tinggi makam tu. Sebab bohong. Kamu cakap bohong. Kau ni bohong ni. Ya ke bismillah? Ya ke dengan nama Allah? Barang siapa sanggup menerima kelemahannya, maka Allah akan naikkan martabatnya. Jadi kalau dah sampai, dan tak ramai orang akan terfikir. Tak tahulah. Tapi ada juga orang Tino kita lah tu. Orang Tino kita. Dia kata, ni makanlah ni. Dia kata ni nak makan ni. Saya kata tak berapa ni manis sangat ni, tak berapa sedap ni, tak berapa bagus manis. Lepas tu dia perli.
Dia kata kalau hok suka tak timbul masa tak berapa mani tu. Mana kita pakai soal mani ni. Kerana tak suka lah tu. Dia kata tu. Mana. Ya. Tapi itu ada 2-3 maksud tu. Itulah. Jadi macam mana tu kita nak terapkan tu kepada anak-anak cucu. Jadi masa ayah kita ajar kita dulu kan, dia banyak mengajar. Kalau Quran tu dia mengajar makhraj. Tajwid taklah mana, dia kata tajwid ni tidak praktikal. Makhraj sebut sekian tu kan. Itu penting, yes. Tajwid teori tu tak apalah, dia kata amal kita. Cuma dia tidak pergi kepada soal Islam itu sebuah penghayatan. Allahumma selamat. Itulah yang jadi persoalan kita semua ni, ialah bagaimana nak mempraktik. Itu yang isunya ialah dakwah bilhal macam mana. Bagaimana dakwah bilhal itu, everything kita bilhalkan supaya kita nampak, faham, nampak dia punya, sebab manusia belajar melalui deria mata lebih penting daripada deria telinga. Jadi apa yang dilihat dia yakin. Ainul yakin tu masih tebal. Dan manusia pun berfikir pakai gambar. Kalau aku dapat gambarkan, bila dapat digambarkan dengan jelas, maka dia akan dapat keyakinan yang tinggi. Sebelum dapat hakul yakin lah. Jadi kita terpaksa gunakan ainul yakin tu. Jadi gambarkan, jadi semua asatizah. Bila bercakap tentang Ramadan ke, tentang apa ke, cuba gambarkan. Oh, kita kena mendidik ketakwaan, mendidik kesabaran, mendidik ketabahan. Ini semua cakap, maaf ya Ustaz, kosong. Kita dapat gambarkan takwa. Ialah takwa tu apa? Gambarnya apa? Ya, kita kesabaran. Sabaran tu gambarnya apa? Kita memang faham. Tapi in term of apa aku nak boleh lakukan berdasarkan apa yang Ustaz cakap tadi. Yang asatizah cakap tu, apa yang aku boleh buat 1, 2, 3, 4. Itu. Okey Datuk, saya tengok ada Ustaz Nazri ni bergerak misal janggut dia nak macam cerita apa dia. Nak tolong royak. Apa dia nak cakap tadi? Bagaimana kita serabut dengan gala ke mana Kak Ustaz? Cuba royak Kak Ustaz. Unmute dah. Okey. Assalamualaikum. Salam. Saya ni ada dekat Pulau Pinang ni. Pulau Pinang. Saya melihat keadaan kita ni, pembahagian kita ni berbezalah pemikiran kita kan. Orang kampung cakap kampung, orang pekan cakap pekan, orang berpendidikan cakap pendidikan. Tapi kita sembang pada hari ni cakap orang tinggi sikit lah kata. Tinggi? Tinggi sikit. Tak sama dengan orang kampung. Kefahaman mereka, ilmu mereka, pemikiran mereka. Kita cakap ni memang tahap siap-siap bagi saya lah tinggi. Tapi susah untuk kita lah, untuk kita yang berpendidikan. Tapi orang kampung, amalan orang kampung, mereka tengok pemikiran mereka masih lagi di tahap lama lah. Kalau tengok orang lebih, orang tak lebih, daripada rasa lain lah. Orang pakai serban, orang pakai songkok, dengan orang tak pakai songkok, tak pakai serban, walaupun mereka tengok, mereka ada perbezaan tu. Kita nak ubah pemikiran tu kena ada kefahaman, ilmu yang baik lah. Segi pendekatan dakwah kita kepada mereka lah. Di kampung saya pun macam tu keadaan. Kita menyampaikan suasana tu dengan kita pun pakai jubah elok, pakai serban, pakai kopiah. Kalau ceramah di surau pun mereka boleh terima. Kalau tak pakai serban, tak pakai songkok, ceramah cakap macam mana pun mereka kena atas kepala kita nanya tu. Persepsi tu. Setuju. Betul tu. Persepsi tu macam tu. Ustaz. Ya. Saya ni mungkin ada satu penyakit psikologi gitu. Yang dulu masa saya budak-budak dulu, satu hari tu ayah saya kata cepat nak pergi Jumaat ni. Saya pun tengok tak ada songkok, tak ada apa, saya ambil piah saya, letak atas kepala saya. Tunggu, dia kata mau naik ke mana ni? Kata nak pergi dengan ayahnya. Apa ni buat naik ni? Mu budak Muhammadi ni maka layak pakai piah ni. Piah ni untuk guru, untuk lepas ya. Mu budak mahak ni. Saya pun cari sokok tak jumpa lagi. Kemudian naik atas rumah, cari sokok tak jumpa. Ambil lah kain
kain Kelantan tu kan, semuta. Semuta tu kena halau lagi. Dia kata semuta ni untuk orang kampung. Habis saya ni macam mana? Ayah, kamu ni kena pakai songkok lah, tak layak nak pakai semuta serban dengan apa tu. Oh, jadi ingat ada lah tu kesan psikologi tu. Ya. Ustaz, kita nak pergi orang kampung ni kena corak dia tu kena boleh diterima lah ni. Kena boleh terima, betul. Keadaan. Patut lagu mana ni orang macam ustaz ni pergi cerita ke orang kampung macam mana nak suruh kampung menghayati puasa ni sebagaimana yang penghayatan sepatutnya. Lagu mana? Saya nampak apa pun dengan ilmu juga. Ilmu. Ustaz. Apa ilmu kefahaman yang benar-benar betul dengan kaedah yang diberikan oleh agama. Kita kadang banyak kita misal kaedah pendekatan kita tu kita jangan selalu memperbaharui benda yang lama tu. Depa sendiri yang berubah. Yang berubah yang kita suruh depa berubah. Ya, kita buat contoh yang baik kepada mereka, kaedah pemikiran kita, keterbukaan kita dengan isu-isu semasa yang tu. Saya nampak. Ya bimbang takut berubah kau cerita TV Hollywood ke Bollywood tu Sekarang lagi masalah perhubungan kita lah dengan internet lah, dengan apa handphone lah, macam-macam pendedahan tu. Yang tu pun satu pendedahan yang ketara juga kepada masyarakat kampung lah. Ya. Betul tu. Datuk, betul Ustaz kata tu tak? Jadi kita pun serabut macam mana kita nak rasa nak bantu lah perbetulkan masyarakat ni, tapi kadang-kadang kalau masyarakat tengok mu diri piyah pun tak pakat, Allahu Akbar, jadi berasa susah hati kat tu. Macam mana? Betul. Khatibun nas ala qadri kulihim. Ala qadri ulukihim lah. Itulah itu memang tepat. Apa yang Ustaz cakap tepat. Cuma ana rasa macam Ustaz Nazri cakap tu, kalau orang kampung boleh terima, insya-Allah orang bandar boleh terima. Maksudnya kalau kat kampung kena pakai kopiah, kena pakai serban, itu cantik ya. Kalau kat pekan pun kalau konteks agama, dia orang boleh terima. Ya, betul. Of course orang yang kalau pakai kod, tak pakai apa pun, orang bandar boleh terima. Tapi itu yang cantiknya. Sebab kebanyakan orang bandar pun asalnya kampung. Yalah, betul. Jadi apa yang orang kampung boleh terima, insya-Allah orang bandar boleh terima. Orang bandar pun boleh terima. Tapi sebaliknya tak boleh. Apa yang orang bandar boleh terima, mungkin orang kampung tak boleh terima. Itu kena cakna lah, kena peka tu. Ya, betul. Betul kata Ustaz Nazri tepat. Betul Ustaz. Betul Datuk. Okey. Ada orang lain lagi nak bagi pendapat ke? Kita ada Abu Affan, ada Haris, ada Saufi, ada Za, ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abu Affan daripada Kota Baru Kelantan. Apa khabar Kota Baru? Hujan ke? Alhamdulillah. Sehat. Apa saja nak dia macam ada soalan dengan perkongsian sikitlah dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah Okey, berkongsi dengan Datuk Fadilah. Okey. Saya realize, saya perasanya musim pandemik ni lah. Terutamanya tahun lepas, tahun 2021. Ramadan lepas, saya rasa memang kita tak pergi sembahyang masjid belaka. Sebab masa tu memang masjid tutup kan. Tapi saya rasa satu kesedaran yang baik untuk seluruh umat Islam Malaysia ni, kita boleh sembahyang dekat rumah masing-masing. Semua orang boleh jadi imam. And then saya salah satu hikmah di sebalik pandemik pandemik COVID-19 ni, alhamdulillah semua orang boleh jadi imam kat rumah. Jadi persoalan saya pada Datuk Muk dengan Datuk Fazilah Kamsahnya, so bermula 1 hari lepas ni boleh sembahyang kat masjid belaka dah. Adakah kita masih perlu sembahyang kat rumah lagi kau menghidupkan macam 2021 tu, atau perlu pergi masjid? Datuk Fadilah jawab. Tok Mut kena jawab ni. Tok Mut dulu. Ni Tok Mut ni. Ya ke?
Saya susah kalau nak jawab ni. Kalau kita mengikut mazhab kita, Ustaz Nazri, mazhab Syafi'i, ortodok kita. Orang Tino ni sunat kau pergi ke masjid Ustaz Nazri. Orang Tino ni sunat Orang Cina keutamaan dia di rumah lah. Di rumah. Jadi kalau kita, saya bertimbul soalan ni, bukan jawab ni apa tu Abu Afan. Kalau utama di rumah, kalau kita pergi masjid dia tak malam untuk solat tarawih tu, orang Tino kita nak sembahyang siapa? Betul. Jadi ambonya, okey Cik Kelantan lah teruslah. Saya sebenarnya bengong lagi dalam ni. Jadi kalau baca Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata sekarang ini kita boleh mana perempuan ke laki-laki ke kita pergi masjid lah, tak ada perbezaan. Tapi bila kita tengok dalam kitab-kitab kita yang macam Ustaz Nazri kata tadilah, kita mesti terikat dengan kitab-kitab utama kita yang kita baca selama ni lah. Saya pun duduk ngaji waktu lah dengan ayah dulu kan. Waktu Mu'i, waktu Qari, apa semua sekali tu. Jadi memang tu orang Tino tu tidak utama sangat pergi ke ingat tok tua saya tu, Tok Peti Haji Wan di Kelantan, Tok Peti Haji Wan. Dia pun gitu-gitu malah masalah kalau Tino kan dia tidak menekan sangat. Nak pergi boleh, nak pergi okey lah, tapi begitu. Jadi kalau Ustaz Nazri kata utama di rumah, macam mana kita penyelesaian Ustaz Nazri? Kenapa Ustaz Nazri? Abu Afan yang tanya ni. Kau dia tak dengar dia tu. Okeylah, ada siapa dia yang boleh tanya. Jadi sementara ni saya cadang gini dulu kan. Kita buat macam kita sebelum pada bulan Ramadan. Ada? Mana Abu Afan? Ada dengar. Ada kala pergi, ada kala tak pergi, ada kala. Mana kalau bagi-bagi bagus juga. Ustaz Nazri nak kata apa Ustaz Nazri? Tunggu. Unmute. Unmute. Ya. Saya gini sebab saya ayat tu saya sendirilah pengalaman peribadi. Saya tidak ustaz. Tapi alhamdulillah sepanjang Ramadan tu saya boleh buka Quran besar dekat depan, lepas tu boleh baca habislah dekat dengan 25 juz juga. Alhamdulillah. Bulan Ramadan tu. Tahun lepas 2021 tu. Ya. Alhamdulillah dengan isterinya, dengan anak-anaknya kecil-kecil. Ya. Saya rasa benda ni terjadi pada majoriti terjadi pada semua orang saya rasa. Sebab memang tak boleh pergi masjid dah. Ya. Betul tak? Betul. Abu Afan. Ya. Nabi pun dia buat masjid setengah. Dia buat di rumah dia setengah. Lepas tu ulama kita duk baloh 20 ke belah ke apa semua sekali ni kan. Dia buat situ setengah, buat sini setengah. Benda tarawih ni benda sunat. Bila benda sunat tu kalau kita tengok orang panggil tengok zuruf, tengok keadaan. Tengok keadaan macam mana. Lepas tu Tok Muk, satu lagi saya rasa macam ni untuk diri saya lah kan. Saya rasa saya lebih ikhlas main kat rumah daripada kat masjid. Saya rasa untuk diri saya lah. Till to that level. Saya rasa macam rasa kualiti semaya kat rumah dengan anak bini. Kadang-kadang kalau pergi masjid ni kemungkinan kita nak tunjuk orang kita pakai jubah, nak pakai that kind of thing. Macam mana saya rasa? Saya rasa saya punya point of view lah. Ya. Itulah yang sebab itu saya kata yang menjadi nombor satunya ialah hati yang memandu budaya hidup kita. Jadi hati itu ibarat dalam bahasa Kelantan agak pelunggu. Hati itu pelunggu. Kalau kita tamak lembu tu tali pendek, pelunggu tetap pelunggu tu juga. Tapi oleh kerana tempat rupuk tu tak luah, ada kebun-kebun motel orang, ada kebun getah orang, kita terpaksa pendekkan tali tu tak? Betul. Tapi tetap tu juga.
Tapi kalau pada luar, kita buat tali panjang, dia pergi meraya juga. Tapi kalau haduh pula, dia berak atas rupuk, hak patut tak berak atas rupuk. Tu tak boleh makan tu. Bulan-bulan tak boleh makan. Jadi mungkin cara kita menentukan pergerakan kita tu mungkin berasaskan kepada kita panggil rasa hati. Rasa hati yang bagaimana kita berikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Berikhlas. Saya ingat satu masa tu bila duduk di Masjidil Haram, kan? Kita galik tu, kau derah baca Quran. Semakin kuat baca Quran tu. Apa tu? Saya tengok di kaki kanan saya ni, orang ni dah berhenti dah. Bila sampai kepada sujud apa kata baca Quran atau bagaimana, dia pun sujud. Kata macam mana ni lepas tu. Jadi benar-benar saya rasa case by case kan. Cumanya hok boleh jawabnya kau duk baloh berapa rakaat tu tak baguslah. Okey. Terima kasih dah. Terima kasih lah Abu Afan. Ini siapa dia ni bubuh gambar SM Sudi ni? Hari tu ada forum politik tapi ada mari bergambar lembu lah, bergambar apa tu menyaluk. Apa tu kita kerja politik. Okey. Ini siapa dia? Dr. Zain Zunaidin. Dr. Zunaidin mana ni? Tak nak muncul ke? Ya Prof. Allah bagi kat pandangan sikit biar Datuk Fadilah Kamsah jawab ni. Kita Ustaz Nazri pun kita. Ambo ni baru masuk Prof ni. Pandangan gapo ambo ni. Pandangannya lagu mana kat kita puasa ni? Okey. Puasa semua. Ya, lagu mana? Zaman dulu orang Kapur Kelantan ni bulan puasa dia tidur, galik tidur bawah pokok. Itulah. Atas wakah bawah pokok dia tidur situ. Main teruk. Puasa juga. Mana tak pergi buat kerja noreh tak. Dia Prof ni pandangan ambo hok jahil lah pandangan ambo. Hidup tu jahil lah. Dr. Zainud. Jadi lagu ni Prof dalam Al-Quran Allah jelas syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 285. Apa kau ingat ayat surah tu? Allahu Akbar. Maknanya bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, Prof, semua dia jadi mulia. Sehingga kelas malam Al-Quran turun, malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulan Ramadan tu bulan jatuh pada malam tu jadi mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Allahu Akbar. Lepas tu apabila Al-Quran ni dia turun pada Yang Mulia Rasulullah, Yang Mulia Rasulullah menjadi Rasul yang penghulu segala Nabi-Nabi. Allahu Akbar. Dia turun Al-Quran ni pada umat Rasulullah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat sebab dapat Quran. Allahu Akbar. Ya. Dan apabila kita ni dapat Al-Quran, Prof, umat kita ni, umat Islam ni dia pegang Al-Quran, dia jadi mulia sebab dia bukan saja baca tapi dia faham dan dia amalkan, Prof. Amalkan. Bulan Ramadan ni dah 2-3 tahun kita tak boleh solat berjemaah ni. Inilah peluang kita, Prof.
yang sekiranya dengan izin Allah adanya nyawa kita 2-3 yang kita nak sambut ni, sebab ambo ni kena serangan jantung, doktor dah dua kali serangan jantung. Doktor kata bila masa ustaz boleh mati ni, dia kata. Doktor Zainuddin. Doktor kata bila masa ustaz boleh mati, dah 2 kali serangan jantung. Ambo maknanya Prof dengan izin Allah ya Ramadan ni baru ni kalau lah kita dapat Prof, alhamdulillah. Maknanya mudah-mudahan kita dapat sebagaimana yang kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan insyaallah. Allahu akbar, Prof. Ini pandangan ambo yang jahil ni, Prof. Okey, Prof. Assalamualaikum. Dr. Zainuddin, maknanya lebah pada kita tu Datuk dak. Datuk. Lebah pada kita tu. Lebah pada kita. Lebah pada kita. Nak boleh setara Ustaz Nazri tu dak lebah pada kita tu. Dia masalah mati dengan hidup ni orang panggil bertukar hari dak mana lak gak hidup, lak dengan mati lagu tu lah. Tak ada apa serupa dak. Cuma pentingnya apa yang berlaku pada kita selepas kita mati. Maknanya kalau mengikut Dr. Zainuddin tadi, segala-galanya diberkati oleh Allah dan umat Islam ini umat yang terpilih lah begitu kan? Umat terpilih lah ni. Cuma tadi Abu Affan tadi dia kata menilai tahun-tahun yang lepas apabila dia tak pergi ke masjid, dia boleh berterawih dengan keluarga dia dan dia boleh hampir tamat sebuah Quran pada malam tu. Kemudian tamat pula dengan secara ikhlas. Mana tak payah orang kata gimana? Saya klik rumah mak saya dah meninggal dulu. Dia kata minggu ni aku pergi semaya di Pasir Mah. Pasal apa semaya Pasir Mah? Sini adun. Tu iman tu baca sedap tu. Budak apa tu? Budak kiraat apa semua sekali sudah. Lepas tu kat sini, sini kurang sedap sikit. Gitulah kita pun gitu. Jadi pelik jugalah Abu Affan ni sampai dia kata dia lebih mengutamakan nak semaya di rumah dengan keluarga dia, anak cucu dia daripada pergi duduk. Dia kata menunjuk-nunjuk di masjid tu, nak tunjuk depan, nak apa semua sekali tu. Susah juga nak jawab. Lagu mana Datuk nak jawab ni? Dr. Zainuddin dah jawab dah. Mana bagi Dr. Zainuddin tu? Asalkan anda dapat kebesaran bulan Ramadan dan kehebatan Lailatul Qadar itu satu kelebihan bagi kita lah. Masalah nak mati Dr. Zaid. Orang tak sakit jantung mati kadang kan. Orang kata jatuh tak apa tu, lari ke katuk buru mati serupa lah, tak nak apa. Tapi dia lagi nak bagi Ustaz Nazri. Dia dah buka dah tu. Nak cerita. Rasa keadaan kita beramal ibadah ni kita hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kita hubungan Allah tu memang dah jelas dah. Tapi dengan manusia pun kita kena ada hubungan juga. Berkat masjid surau kita kena peduli juga kan. Jadualkanlah, programkan amalan kita 2-3 hari di surau, 2-3 hari di rumah untuk keluarga. Jadi itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Kalau kita keluarga kita semua di rumah saja pun masalah juga. Hubungan masyarakat tak ada. Bila hubungan masyarakat tak ada, jadi satu masyarakat yang janggal lah. Yang kurang. Yang Ustaz. Makna pelbagaikan lah. Pelbagaikan. Rasa nak pergi masjid. Tapi bukan kerana nak pergi dengar orang kira sedap-sedap tu tak? Kita perlukan, jadualkan. Okey. Kalau kita bawa anak isteri ke surau ke masjid pun ada satu hikmah juga. Ada hubungan dengan masyarakat setempat. Anak-anak kita pun boleh berhubung dengan masyarakat. Isteri kita boleh berhubung dengan masyarakat. Kalau kita ada rumah saja, tak ada dengan masyarakat pula. Jadi apa yang Ustaz kata tadi, keutamaan di rumah tu macam mana bagi perempuan? Keutamaan di rumah bagi melihat kepada suasana seseorang itulah.
kalau dia bujang, dia pun ibu tunggal kan macam mana keadaan dia. Dia melihat kepada keutamaan dia. Oh, maknanya kalau macam Ustaz ni punya pandangan, kalau dah tua-tua kepok tu tak payah pakai stokin dah ada. Tak ada. Tak ada orang nak tengok dah tu kaki dia. Begitu lagu tu. Kau nak Abu Afan? Abu Afan ada benar lagi dia tu nak cerita tu. Apa Abu Afan? Tak ada tu cuma nak betul sikit dah. Sebenarnya saya bukan nafikan sembahyang kat masjid tu, sembahyang kat masjid tetap ada dia punya dia punya dia lah. Cuma saya nak selama kini ni kita semua ni majoriti duk sembahyang kat masjid. Jadi dengan kehadiran pandemik ni semua saya rasa majoriti orang sembahyang kat rumah. So masing-masing melaluinya sendiri. Tapi kalau kita tak manfaatkan, kita tak tahulah. Macam saya sendiri pengalaman saya rasa cukup bermakna tahun lepas 2021 tu. Boleh buka Quran depan selama kini kita nak tengok email je, buka Quran kat depan kan. Jadi kita sendiri buka. Maknanya betul lah macam Datuk Muk cakap tadi. Nabi sendiri pun semaya berapa kali kat masjid banyak munculkan. Ya. Kiralah cucu boleh kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cucu orang sekolah rendah tu boleh jadi tok koda kan, kalau bahasa Kelantan boleh jadi tok koda kan. Ada juga fadilatnya tu dengan anak cucu kita semaya. Tapi Ustaz Nazri kata bagi-bagilah. Ya betul setuju. Setuju Ustaz. Masih. Siapa dia lagi nak bagi pendapat ke, nak apa-apa ke? Kalau tidak kita pindah sikit Saya nak sentuh masalah tadarus ni. Macam mana tu tadarus Apa konsep tadarus yang sebenar? Saya dulu pernah bila saya pergi ke Sarawak, saya kata saya syarah di kem askar. Saya kata puak-puak awak ni askar. Lepas tu kalau nak pergi masjid pergi pakai sup Melayu. Apanya askar pakai sup Melayu nak pergi masjid? Pergi dengan keluar tentera tu. Dia kata pakai topi sudu ni macam mana? Kata topi sudu tu letak sudu di belakang tegak. Bolehlah mayan. Tapi ada orang boleh menerima dan ada orang tidak boleh menerima. Kemudian saya cadangkan lagi, tadarus ni saya nak cadangkan supaya kita membaca Quran itu bersekali dengan terjemahannya supaya kita faham. Itu maksud tadarus. Mana mengulang kaji. Adapun kita baca bla 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 bla. Saya zaman kecil-kecil tu nenek saya meninggal mati kan. Kita zaman dulu mak kata panggillah mak mamak tu mai baca atas kubur ni. Dia yang baca dulu. Bapa tak lama habis Quran. Jadi bila tua-tua ni mai mikir betul mana ni tadarus betul ni. Bagaimana ni? SM Sudin. Macam mana itu? Bagilah masalah apa pun kita cuba apa sikit. Syahran. Salah tu. Bagi nak tanya untuk Mutlah dan sahabat-sahabat yang lain ni, Ustaz Nazri, Ibn Affan, siapa-siapalah ya, Dr. Zainuddin tadi. Sebenarnya ikut kajian ada hujah yang menyatakan sesuatu tabiat itu terbentuk dalam 40 hari. Itu sebabnya Ramadan kadang-kadang gagal mengekalkan perbuatan yang baik, amalan baik dalam Ramadan. Kita tak dapat kata istiqamahkan di luar Ramadan sebab tak cukup 40 hari. 30 hari Ramadan tanpa puasa 6 pun masih tak cukup. Maka itu sebabnya ramai kita tu buat baik dalam Ramadan tapi tak dapat istiqamah selepas Ramadan. Jadi itu sebabnya kadang-kadang sampai timbul
oh ini hamba Ramadan ni, bukan hamba Allah. Ya. Ada begitu deh, hamba Ramadan. Ramai yang saya saja sebut tu. Artinya dalam Ramadan cukup hebat. Dengan tadarusnya, dengan berjamaahnya, dengan jaga mulut, jaga hati, jaga pandangan. Ya, habis je Syawal dia terus. Ya, hubungan pun tak jaga, salam-salam dengan ipar duai dengan kita. Jadi macam-macam kita langgar di hari pertama. Ya, walhal kita punya jaga selama 30 hari. Kenapa ini berlaku? Adakah sebab kita puasa orang awam, puasa jahil, ataupun Pak kata Ustaz tadi, tidak ada pembudayaan, tidak ada kata latihan yang menusuk kalbu, ataupun kita melihatnya sebagai satu ritual, tidak dapat diberdayakan sebagai satu gaya hidup yang hakiki. Jadi ini yang jadi persoalan yang orang sentiasa persoalkan, tapi persoalan biarlah persoalan, tapi yang pentingnya bagaimana kita nak usaha untuk menjadikan amalan baik dalam Ramadan kita dapat istiqamahkan sepanjang hayat. Jadi sebenarnya ramai pun ustaz tak cerita pun bagaimana kita doa-doanya masa sahur dan masa bukanya supaya dapat mengekalkan, istiqamahkan amalan baik itu kekal sepanjang hayat. Jadi itu yang kadang-kadang kita nak, itulah kita minta para asatizah ni, cuba kita praktikkan, kita terjemahkan, ya, dan bagikan tips, kaedah-kaedah yang praktikal tapi membawa kesan yang magical, agar akhirnya kita dapat membudayakan amalan baik dalam Ramadan sepanjang hayat. Ya, jadi kita jadi hamba Allah lah, bukan hamba Ramadan. Jadi itu yang selalu dipersoalkan. Sayang sekali, ya, hebat kita dalam Ramadan tapi tak dapat disambung, tak ada kelestarian di luar Ramadan. Itu yang kena cari jalan yang sangat praktikal, yang orang boleh terima, yang gambarnya jelas, kita dapat amalkan satu. Jadi ini akhirnya akan membawa kepada survival bangsa dan survival agama. Kita hidupkan kebaikan ataupun kehebatan hikmah Ramadan sepanjang hayat. Itu yang nak minta pandangan Datuk Mut lah. Datuk, kalau kita ibaratkan bulan Ramadan ni satu program induksi ataupun kita panggil apa tu, yang sangat apa tu, yang sangat apa tu lah, program apa tu, latihan intensif, yang sangat intensif. Jadi kalau kita masuk program ni betul-betul yang sangat intensif, keluar tu orang kata orang budak-budak ni hadir apa tu majlis Datuk Fadilah Kamsah. Nah, dia bagi sangat intensif, nak berpisah pun menangis-nangis budak-budak tu. Klik tu jadi cantik. Jadi macam mana kalau kita nak apply hak tu untuk Ramadan kita? Itu yang Pak kata sebenarnya. Tutup tu. Unmute. Yang tersebut oleh Tok Mut cakap tadi, yang konsep tadarus tadi. Konsep tadarus tu bukan sekadar menyemak bacaan, tapi menghayati dan fahami. Jadi itulah masalah kita ni. Kalaulah setiap tindak tanduk ataupun perlakuan kita dalam Ramadan kita lakukan dengan penuh kefahaman, dia kalau nak faham, dia kena ada penghayatan. Dia dah faham, ada penghayatan. Dah ada penghayatan baru ada amal. Itu yang jadi persoalan yang sangat penting. Jadi itu sebabnya betul kata Ustaz Nazri tadi, walaupun dia cakap sepatah lalu je, kena ada ilmu. Itu yang nak ada ilmu itulah. Bagaimana nak sampaikan ilmu itu dalam bentuk yang ialah secara direct, secara simple, secara yang seronok. Sebab dalam Ramadan ada drama khas Ramadan, ada drama bersiri Ramadan, ada macam-macam Ramadan. Tapi tak adalah kata tu solid yang apa ni Tok Mut cakap tadi tu, bagaimana nak kata tu membudayakan intensive training dalam Ramadan ni. Ada program yang menarik, yang orang muda boleh terima, orang tua insya-Allah mudah terimalah. Yang orang muda pun tertawan untuk dengar bagaimana untuk dapat membudayakan
amalan Ramadan tu dalam bentuk intensive training. Memanglah kalau training main bola sebulan centralized training, mahir. Memang teamwork jadi cantik. Ada kemungkinan kita berpuasa Ramadan tak cukup dia punya ingredient tu. Jadi sekarang ni saya nak bangkitkan satu ingredient yang namanya tadarus. Pengalaman saya sendiri, Datuk, bila kita Quran ni, terutama masa dalam keadaan yang sepi, kita pergi keluar negeri ke jauh pada anak bini apa semua sekali, kan, bawalah Quran tu. Jadi masa baca Quran tu banyak sikit pada duduk di rumah, sibuk anak tak ada. Bila kita baca tu satu masa ni, saya kata ada, dia kata lahwal hayawan, maknanya sepatutnya lahyal hayah. Saya kata macam mana ni ayat ni? Quran ni salah cetak ke? Saya balik tanya tok tua, ayo, ni ayat ni salah cetak ke? Tu mana? Ayat tu betul. Betul al-hayawan hayah. Maknanya seolah-olah saya tidak pernah tengok ayat tu. Seolah-olah tak pernah tengok kalimah tu. Macam baru jumpa yang. Jadi seolah-olah kami diceritakan, dia kata sebenarnya Quran ini selagi kita baca, selagi luas alamnya. Selagi kita baca, selagi luas alam dia. Jadi seolah-olah setiap kali baca tu ada saja penemuan baru. Jadi kalau sekiranya kita tadarus ini dengan merujuk kepada terjemahan, tapi menjemu, kan. Saya pengalaman dengan cucu, kan. Betul. Cucu ni, budak-budak ni dia ngaji di luar negara. Ikut pok dia semua, kan. Ikut sana. Jadi balik mujurlah pok pandai ajar Quran. Jadi nenek etuk ni nak ajar Quran, seorang je baca, seorang je translate. Seorang je baca, seorang je translate. Lepas tu mak dia kata, apa ni lagu ni? Orang nak baca Quran, pasal baca Quran. Jadi tak sempatlah kita nak isikan. Maknanya kalau baca tu macam kita katakan translation tu banyak, kan, dalam bahasa apa. Sekarang ni bahasa Berdayuh kita buatnya bahasa Sarawak ni. Jadi kalau maknanya mungkin boleh meresap. Masa duk belajar dia kata alhamdulillah, puji tu dia kaulan au fa'lan. Sedap. Ini mulut tu putih jenuh ni. Puji dengan mulut, alhamdulillah. Dia kata kadang-kadang mulut tak pesan, tapi puji dengan perbuatan ni. Itu. Jadi itu tafsiran orang dulu. Tapi kalau kita baca tu tidak sekadar baca dia kata nak orang baca ramai-ramai cepat nak habis khotam apa semua sekali, kan. Bila khotam kita. Khotam gapo tu? Khotam baca. Tapi kalau kita kata saya membaca sepucuk surat daripada kekasih saya. Maknanya kalau kita tak faham tu baca surat apa lah, betul tak? Jadi kalau surat daripada kekasih tu bukan saja faham ayat, faham bahasa. Saya minum air, tetapi air itu tidak menghilangkan dahaga saya. Maknanya bukan saya faham bahasa makna pengertian biasa, tapi apa arti yang mendalam di belakang daripada minum air tak menghilangkan dahaga tu dah. Macam mana tu? Allahumma selamat tu. Mungkin pelajaran daripada kita tengok musabaqah, Ustaz. Ya, bila kita baca tadi Quran tadi baca ayat Abdul Rahman 1 hingga 16. Dan intisari ayat tersebut ialah jadi paling kurang kita ambil intisarinya. Kalau buat ayat demi ayat cantiklah, tapi itulah budak-budak sekarang membosankan, tak tahan, jemu dan sebagainya. Jadi kita ambil intisari dan kita ulas itu dalam bentuk yang dapat, bab kata ustaz tadilah, kita kaitkan dengan realiti kehidupan. Kita nampak ayat tadi berkaitan dengan ini, now aku faham. Kaitkan dengan kehidupan, jadi itu akan meresap kepada hati kita, menyentuh hatilah. Jadi kita kena ada ilmu, kena ada hikmah,
ada bijaksana. Maksud apa ni intisari, kaitkan dengan hidup seharian, ramai orang akan dapat terima, baik muda baik orang tua. Ya. Mana cantiklah, kita tidaklah maknanya membaca Quran itu sekadar baca saja. Burung berberak. Mana memahami isinya, latar belakangnya, bagus semua sekali tak. Tapi yang cantik Ustaz, ini pun anak nak share sikit. Ini pun hasil kajian terbaru. Pakar-pakar psikologi mengesahkan, barang siapa membaca Al-Quranul Karim dengan bersuara, dengan jahar, getaran suara sebab baca Quran itu akan menyembuhkan banyak sakit jiwa, memadamkan trauma dalam kepala. Allah punya hebat. Dan membuang kata-kata negatif yang mungkin telah terpahat dalam kepala. Kecil dulu, atau nenek kecil kata, kamu ni bodoh, benar, jahat, nanti beruk. So, benda-benda yang terlekat ke kepala tu akan ditendang keluar oleh getaran suara membaca Al-Quranul Karim. Itulah Quran time tu kan? Yes. Subhanallah, hebat, sangat hebat. Jadi kalau kita faham yang itu pun, kita ada zuk, ada rasa keseronokan baca. Ini akan memadamkan, akan merawat jiwa aku dan membersihkan otak aku daripada perkara-perkara negatif. Jadi apalagi ditambah dengan ringkasan ataupun intisari, Allahumma shalli ala Muhammad. Sangat baik. Maknanya banyak aspek-aspek yang terdapat dalam Al-Quran itu, kelebihan dia. Datuk, saya nak buka. Ni dah gelap, saya nak buka lampu ke dah. Okey, kita. Gelap nak hujan. Dah sikit lah, adalah nampak cahaya muka sikit dah. Nampak nur dah sekarang. Aduh. Jadi boleh ke, maknanya kita cuba gambar sikit, kita bukan saja di sini ni. Dr. Basri, ada lima ulasan dalam chat tu. Apa dia kata tu, Dr. Basri? Cuba timbulkan dulu. Nak minta apa tu Datuk ulaskan ni. Tak ada banyak sangat. Ada yang dari Muhammad Ridwan Noor tu, dia mohon undur diri. Kemudian Haris sehari ini mungkin dia cakap mungkin boleh kita isyak dan tarawih separuh di masjid, kemudian sambung separuh di rumah. Haris, cuba lanjutkan cara dengan Haris ni. Macam mana ni? Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit minta maaf, gelap sini hujan. Iyalah, rumah saya pun tu saya pergi buka lampu tu, nampaklah cahaya sikit. Nanti Dr. Fadilah Kamsah kata kurang nur. Datuk Fadilah tu dia bercahaya sama. Macam Al-Madinatul Munawwarah dia tu. Allahumma salli ala astagfirullahalazim. Macam mana Haris? Okey. Itulah macam tadi yang Datuk Mahmud cakap. Nabi pun buat separuh dekat rumah, dekat masjid, separuh lagi ke rumah. So itu memberi peluang, macam Ustaz Nazri katalah, kita tak adalah tinggal masjid terus. Maksudnya kita ada peluang juga untuk bersosial. Nak berhubung sesama manusia, sesama masyarakat. Sebab yalah, masjid ni pun dia bukan bertindak sebagai tempat kita beramal ibadat semata-mata, tetapi dia menjadi satu platform untuk kita bermasyarakat, kan? Mungkin itu salah satu hikmah kita bersolat Jumaat, wajib untuk solat Jumaat secara berjemaah seminggu sekali, mungkin, ya. Jadi bab solat Jumaat ni saya sensitif sikit ni. Kau nak sebut sensitif. Bila tu imam baca khutbah, pakat tidur semua. Macam mana ni? Allah. Yang tu saya mengaku, saya pun ada juga kadang-kadang tertidur. Kita yalah, sebab waktu solat Jumaat ni waktu tengah hari, tengah panas kita waktu bekerja apa kan. Jadi mengantuk. Bukan kerana tu imam tu. Bukanlah saya atau imam. Ada satu joke orang Kelantan, nak dengar? Orang ni dia lama dah tak boleh tidur, tak nyenyak tidur.
Jadi seorang tu kata, alah nak senyap, nak suruh nyenyak boleh lah. Pergi sembahyang jemaah agak nyenyak lah, dia kata. Boleh nyenyak tidur mari sembahyang jemaah. Boleh nyenyak lah. Okeylah, itulah hikmahnya kita bersolat Jumaat untuk sama-sama kita bersama dengan masyarakat. Orang panggil fungsi sosial daripada masjid lah, begitu kan? Itu yang betul kata membumikan masjid tu. Jadi maknanya tak bolehlah nak terus di rumah dengan tak pergi solat tarawih di perlu balance kan. Saya setuju dengan Ustaz Nazri tadi. Perlu balance kan. Tapi masjid kita ni di awal-awal Ramadan tu meriah dah. Lepas tu makin kurus. Saya bimbang takut hak kurus tu yang masuk syurga ya. Ada. Lepas tu hak lari awal-awal tu bukan tak masuk syurga. Tak, maknanya dia duduk di kelas rendah lah. Macam zaman-zaman dulu kita oyai kan duduk ni. Jauh-jauh nampak satu je pelakon. Tu tak? Macam mana ni? Dari sudut pandang saya, Dr. Mahmud, bila kita kata Ramadan ni, kalau kita melihat kepada landscape masyarakat di Malaysia ni, sambutan Ramadan ni, alhamdulillah siapa yang melihat Ramadan ini sebagai satu tempoh waktu yang special untuk kita mengambil peluang untuk beramal ibadat. Tapi orang lain, ada pihak juga melihat Ramadan ini, macam tadi Dr. Mahmud, Dr. Faila Ramsar kata, Ramadan ini, time ni lah banyak cerita drama yang keluar. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai, time Ramadan ni lah dia banyak buat sales apa semua. Jadi sambutan. Semalam isteri saya kata, kami pergi ke supermarket semalam. Isteri saya kata, dia kata dah berakhir raya dah pokok ni, kita Ramadan pun duduk lagi. Anak bulan tak nampak lagi anak bulan pun tak nampak lagi. Macam mana ni itulah macam tadi Dr. Fadlan Kamsar kata, macam mana minta maaf macam Dr. Mahmud kata tadi, dari dia punya hati dia, mungkin daripada saya mentafsir dia kepada matlamat dan objektif kita melihat pada Ramadan. Kalau kita melihat Ramadan itu sebagai satu platform ataupun masa untuk kita nak pulun, nak mencari peluang untuk kita beramal ibadat semaksimum mungkin, itu alhamdulillah. Tapi ada juga yang melihat Ramadan itu, dia kata this is the moment untuk dia boost up the sales. Ataupun dia kata Ramadan ni lah time kita nak jual kita punya baju yang cantik, ataupun kita nak jual drama kita yang menarik untuk Ramadan. Matlamatnya mungkin berbeza dari melihat Ramadan itu. Itulah. Mana bagi setengah orang Ramadan itu satu pesta. Mungkin dia melihat itu pesta. Macam mana Datuk? Datuk Fadilah ulas sikit. Saudara Haris ni. Orang yang menganggap Ramadan itu sebagai pesta. Kalau kita pergi ke Sumatera, di tempat lain anak tak perasan, tapi pergi Sumatera, kita kalau pergi sekarang lah, kita akan nampak spanduk demi spanduk. Selamat datang wahai Ramadan. Ya, besar poster banting-banting di banyak tempat, dan selamat datang kepada pesta ibadah. Pesta besar Ustaz, dia punya spanduk besar-besar. Wakil rakyat, orang biasa je yang buat spanduk, tapi di Malaysia anak tak nampak lah spanduk, ada pun mungkin tak nampak. Anak tak nampak spanduk selamat datang wahai Ramadan, ya Allah Ramadan, ya selamat pesta ibadah. Itu satu. Jadi semangat kita mungkin cakap ada tapi tak sampai ke situ. Samalah macam kita ada kempen kempen bulan solat the whole Rajab yang lepas, tapi anak tak nampak spanduk pun satu Malaysia. Anak tak nampak spanduk, mungkin ada anak tak nampak spanduk ke mana jom sembahyang tak ada. Jadi kita kalau tak nampak tu tak berapa ada lah. Itulah dia. Itu yang tuang anak rasa kesal sikit. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kita semua bersalah sebenarnya. Itu satu. Yang anak nampak tu. Tapi itulah dia. Kita ni masih terbawa-bawa, baik TV, baik radio, baik apapun media, masih kata tu mewarwakan budaya Ramadan sebagai satu adat. Ya, adat Ramadan itu masih kekal, dan kita gagal untuk menterjemahkan
ibadah Ramadan sebagai satu, macam Ustaz sebutlah, Tok Mut kata tadi, dia satu orientasi, satu intensive training. Jadi kita memang disebut tapi tak nampak dia punya aplikasinya bagaimana. Itu. Ya Ustaz. Kita nak tanya Mata ni, nak tanya Haris ni. Dia pernah suka ke dia makan bulan Ramadan sebelum Ramadan mana banyak? Saya terus terang dulu, memang waktu muda lah, waktu umur 20-an dulu, memang makan bulan puasa itu kira pesta makan. Tapi dah menginjak usia ni, alhamdulillah, bulan puasa ni memang makanan itu terhad lah. Maksudnya ialah sebab kita sedar diri. Perut kita boleh tampung memang dekat bazar Ramadan ke apa, kita tengok waktu kita betul Datuk Fadilah Gamsah, kalau kita berurus niaga waktu kita lapar tu, kita akan tu purchase banyak makanan. Yes. Tapi itulah faktor usia tu, makin lama kita tengok betul lah kita tak boleh handle banyak benda. Kita boleh handle nasi, air pun kita tak boleh nak handle satu bungkus besar tu. Betul. Gimana? Datuk Fadilah nak ulas tu, nampak tak? Bergerak dalam mulut tu nak. Itu sebenarnya itu satu kebiasaan lah ya. Itu tandanya itu sebenarnya banyak perkara tu. Haris betul, termasuk kematangan, termasuk juga hidayah Allah dah turun. Walaupun nampak macam Allah dah tua, dah kurang, tak. Tapi kita dapat keinsafan ya. Allah bagi mudah-mudahan kata tu hidayah dan taufiknya sekali. Cuma anak tertawan tadi bila Ustaz Tok Mut cakap sepintas lalu, kenapa makin lama makin kurus masjid tentang tarawihnya dan itu. Ini masih berlaku dan silap-silap takut-takut akan berlaku sampai kiamat. Jadi bagaimana nak kita menangani untuk akhirnya pergi kepada survival ummah. Sebab kalaulah dan syukurnya di separuh surah dan surah kami di surah As-Sobahnya ataupun surah kalau Kak Bangi surah Al-Khawan Jubli Perak, alhamdulillah paling kurang pun turun 5% kot di 30 Ramadan. Paling kurang dan sikit aja yang tu, itu mungkin sebab balik kampung. Sebab kami syukur yang penuh sampai ke akhir. Sebab tapi sekarang ni masih lagi macam banjir ni, rak gitu dah. Kebanyakannya gitu. Jadi ada seorang ulama memberitahu kami, Taubat anak amat tersentuh. Dia kata rupanya tarawih pun adalah satu tapisan oleh Allah. Allah menapis kita. Ini cara Allah menapis kita melalui tarawih ya. Jadi yang kekal sampai yang ke malam ke-30 tu syukur sangat Allah ya luluskan kita untuk sampai. Betul lah kata Ustaz tadi. Mungkin kita tak tahu ni Allah punya perancangan. Mungkin yang kurus itu mudah-mudahan mudahlah masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan, mudah-mudahan. Itu kita berharap dan berdoa ya. Kita penuh ihtisaban. Dan ini berkait rapat juga dengan peristiwa Isra Mi'raj macam Rejab yang lepas ya. Orang yang kuat imannya macam Abu Bakar, aku yakin sebab Nabi cakap apa dia cakap aku yakin. Samalah ditapis kita manusia itu dengan keimanan kita kepada apa yang Nabi sebut. Samalah tarawih juga. Itu sebab cuma kalaulah semua orang kita ni orang Islam diterangkan bahawa kalaulah Ramadan itu dianggap sebagai satu perniagaan. Modalnya waktu siang, malam itulah keuntungannya. So sangatlah tidak bijak kalau kita malam tak rebut malam untuk dapat keuntungan. Kalau kita fikirkan begitu dan bagaimana kita dan apakah antara ini dia. Kalau semua ulama pesan daripada awal, apakah antara syarat untuk dapat malam Al-Qadar ialah dapat solat isyak berjamaah dan tarawih kalau boleh berjamaah sama ada di masjid, surau atau kat rumah. Dia lakukan tarawih sampai akhir malam ke-30, insya-Allah ada harapan bertemu Al-Qadar. Kalau itu ditanam dan kita yakin, takut. Orang takut nak tinggalkan, takut terlepas malam Al-Qadar. Jadi kalau Allah dapat diterangkan dengan cara yang simple, praktikal dan diulang, diasak, mudah-mudahan akan berubahlah kita punya tadilah survival untuk istiqamah, lestari dan mudah-mudahan kita akan jadikan hamba Allah bukan hamba Ramadan. Okey. Tu kita dengar Ustaz Nazri pula nasihat dia macam mana kita nak pertingkatkan. Tadi Datuk Fadilah Kamsah ada cerita macam mana kita mempertingkatkan, menghaluskan kita kata
rasa, kita punya emosi. Macam mana Ustaz? InsyaAllah kita berikan kepada firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penghujung ayat ini dia menyatakan la'allakum tattaqun, untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa. Jadi bukan dia semua orang yang berpuasa itu mendapat ketakwaan itu, melainkan sebahagian daripadanya mendapat ketakwaan. Oh, tidak ciri semua. Orang bertakwa ni orang yang beriman kepada tidak semua. Kadang ada orang yang puasa tapi tak sembahyang. Kadang ada orang yang puasa sembahyang tidak. Macam mana kita nak melahirkan orang yang bertakwa? Itu di antara sifat-sifat ketakwaan itu, kena la'allakum tattaqun. Jadi kita harapkan puasa kita ni kita ada perancangan lah, kita ada jadual kita sepanjang Ramadan ni, apa aktiviti kita nak rancang daripada sekarang lah. Jangan tidak ada jadual. Bila tidak ada jadual, keadaan tu jadi macam puasa adat sajalah. Jadi kita nak melahirkan puasa adat kepada puasa syariat ni, kita perlu kepada jadual susunan yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun. Makan minum macam mana Ustaz? Ya, makan minum lah. Itu satu hal juga. Makan minum kita, sepatutnya bulan puasa ni kita mengurangkan bajet kita kan bulan puasa ni, tapi lebih bajet pula bulan puasa. Yang tu kita kena ambil berat jugalah, kena dengan makanan. Kita berbuka puasa, kadang-kadang bajet kita bulan puasa ni lebih banyak daripada bajet daripada bulan-bulan yang lain. Jadi itu satu benda yang perlu diambil lah. Perlu kita ada perkiraan. Sikit. Ucapan Ustaz lah. Mana kurangkan bajet lah. Terima kasih bagi peluang bagi Ya. Galik-galik pun dekat. Ada siapa nak sebut lagi yang ada nak tanya ke, nak bagi pandangan ke? Sebab kita mengharapkan daripada perbincangan ini, walaupun yalah kita berahlan yang Ramadan ni dah menjelang dah ni kan. Mana boleh mempersiapkan awal-awal. Cuma malangnya masa saya muda-muda dulu, Muk kata Allah esok puasa ni tak siap apa lagi ni. Rupa-rupa tak siap apa tu, ayam tak ada, daging tak ada, ikan tak ada. Macam mana ni? Persiapan puasa tu maknanya kena cukupkan ayam, cukupkan daging, cukupkan ikan. Macam mana ni? Iaitu keperluan tidak menjadi halang-halang untuk kita, keperluan kita, tapi kita jangan melebihi keperluan yang melampau-lampau. Maknanya menyediakan tu. Kita lihat sekarang ni pun kita tengok dalam anjuran bermajlis buka puasa apa, kadang-kadang program majlis buka puasa 1,000, 2,000 untuk sumbangan kan. Kita tengok macam satu pesta pula. Apa? Ustaz. Pesta pula. Ustaz. Imsak lah. Oh iyalah. Macam-macam pesta ni. Ustaz. Saya nak tanya ni Dr. Najah ni, dia orang perempuan. Orang perempuan yang masalahnya. Bulan puasa ni. Nak menyediakan tu, nak menyediakan ni apa semua sekali. Macam mana Dr. Najah? Saya masuk nak tanya soalan sebenarnya. Tanyalah kita. Tanyalah. Nak tanya apa? Terus tanya saya pula. Tak apa. Bila-bila tanya kau jawab kau ikut dulu. Okay. Apa nak tanya lepas tu jawab juga. Saya nak tanya soalannya berkait dengan tadi Prof ada sebut pasal keharusan berbuka puasa, ada macam orang yang buat kerja lebih apa semua tu, letih apa kata taksi apa tu kan. Ya. Orang yang hamil apa semua. Tentang hukum keharusan berbuka puasa tu, adakah dia diputuskan oleh doktor? Kalau sakit lah, kalau orang sakit ni adakah dia diputuskan oleh doktor ke ataupun pesakit tu ke, ataupun asatizah yang memutuskan orang tu harus untuk berbuka puasa tu?
Ini saya jawab dululah. Lepas tu Ustaz Nazri dengan Datuk Fadilah dia dalam dalam Islam ni ada satu perkataan yang sangat unggul, iaitu istafti nafsak. Maknanya tanya kita punya diri. Berada dalam keadaan seperti itu, adakah kita merasa satu keberatan yang amat sangat untuk meneruskan atau tidak? Tapi bukan kita nak melepaskan diri daripada kewajipan. Mana kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan dengan baik, maka kita ganti untuk hari lain. Jadi kalau kita kata kena pergi minta pandangan doktor dulu. Ustaz-ustaz ni pun macam-macam, Dr. Najah. Ustaz-ustaz ni punya bedil kot saya kudai pun ada. Jadi kadang-kadang satu masa tu orang tanya hukum. Saya pun jawablah. Jawab tu macam jawab orang bodoh kita ni lah. Lepas tu dia kata, Allah mujurlah jawab Ustaz lagu ni. Saya tanya Tok Peti sekian. Saya rasa saya ni tak guna hidup dah. Tak betul dah hidup saya ni. Jadi saya pun saya pun takut kelas dengan mufti. Itu saya kata ginilah. Kata mufti tu, dia tu mufti istana. Saya ni mufti rakyat. Jadi lain-lain jawapannya. Maknanya satu lagi keaiban Ustaz ni, dia tidak tahu banyak aspek. Aspek kitab tu yang dia boleh bacanya. Sedangkan kalau dia nak translate dalam hidup tu banyak benda-benda yang Dr. Najah nak dengar cerita ke? Boleh? Sila. Cerita ni? Ini cerita dalam kitab Ar-Rumi. Dia kata satu masa ada burung kakak tua. Dia dipelihara sebagai satu rakan dalam rumah dia tu. Jadi tugas dianya menjaga ketertiban rumah. Bila orang rumah keluar, dia jaga keselamatan rumah. Satu hari tu orang curi masuk dalam rumah tu. Jadi dia duk bekerja-kerja dengan pencuri tu, maka dia terpijaklah satu piring yang memuatkan minyak zaitun. Maka bila balik tuan rumah tengok kata apa-apa semua bertemu dah habis dah barang-barang apa semua sekali tu. Kemudian marah tuan rumah marah, ambil burung tu, dijentik kepala tu sampai dia jadi botak separuh. Dia hilang rambut dia tu. Lepas tu dia mogok seminggu tak nak cakap. Kerana nak marah tuan rumah dia. Minggu yang kedua tu mari seorang. Botak semua kepala ni. Botak semua kepala ni. Dia barulah buka mulut. Dia kata, berapa piringkah yang ditumpahkan oleh tuan, maka tuan kepala botak semua sekali. Maknanya dia buat kias, saya satu piring sebanyak ni botak, tentu orang ni menumpahkan banyak piring. Itu kadang-kadang kita bila baca kitab, kita silap apply. Bila silap apply tu, maknanya tanya ustaz dan tanya diri. Tanya ustaz dan tanya diri. Jangan semua yang ustaz kata tu, walaupun kita rasa pada pandangan diri saya rasa lain sikit. Itu kena jaga jugalah. Untuk dua-dua tu lah. Macam mana? Tak ada timbul macam mana? Dr. Najah. Terima kasih, Prof. Okey. Minta Datuk sambunglah pula dengan Ustaz. Ustaz Nazri dia buka dah dia tengok. Macam mana Ustaz? Macam mana ni Dr. Najah tanya macam tu? Nak tanya doktor ke, nak tanya ustaz ke, tanya diri ke, tanya orang sekeliling ke? Ya? Datuk jawab betul dah, elok dah. Cantik elok dah. Maknanya diri sendiri kena ada. Dalam waktu-waktu tertentu, diri sendiri tu kena ada ijtihad sendiri untuk menentukan. Ya. Kalau betul kalau ustaz, bukan semua benda tu bergantung kepada orang. Ya. Ada ustaz. Ada Ustaz saya dulu diceritakan ni.
dia bila kita baca kitab fiqh dalam masalah darah tu sikit ke banyak. So ini ingat Ustaz Jennifer. Kemudian lubang cari kain kita tu luas ke sempit. Dalam hukum fiqh dia kata kalau kain tu menampakkan sikit daripada kulit kita, maka kalau sekiranya adat dan uruf kata banyak, maka batal sembahyang. Kalau kata sikit, tak batal. Dia kata, jangan dulu kain macam kain guni tu lah. Dia kata, kalau kita tok gini, nampak lah tok muka tu. Jadi satu. Yang keduanya dia kata, kalau darah tu sikit banyak membatalkan air sembahyang, cuba dia tengok sini. Sikit ke banyak? Kita rasa sikit ke banyak? Sikit ke banyak? Kalau kita rasa sikit enggak, tak batal. Saya rasa begitulah Ustaz Nazriah. Maknanya istafti nafsak. Mana begitu. Ya. Macam tu. Pak Dr. Najah, saya kata orang perempuan lah jadi owner dalam rumah ni. Dalam bulan Ramadan ni menyediakan banyak kuih lah, banyak apa semua sekali. Macam mana ni? Saya nak katakan itu budaya lah ke, budaya. Tapi kita kena ubahlah budaya-budaya yang menyusah-nyusahkan ni. Kita kena, yalah satu masa dalam sekarang ni pun kita banyakkan orang perempuan pun bekerja. Kita balik kerja pun nak sediakan berbuka puasa. Kalau boleh, kalau saya lah, saya suka pergi buka puasa masjid lah belakang. Mudahkan kerja kan. Jadi satu yang mudah. Buka masjid tu cari masjid yang sedap ke? Masjid dekat dengan rumah lah. Masjid dekat rumah. Masjid kawasan kita. Ada budak-budak Isi Melaya dulu, dia rang semua. Dia kata masjid tu, masjid LL. Apa tu? LLN. Masjid tu lah, masjid tu hok tu sedap dia tu. Makan sama. Patut entah ni buka puasa ni kena merangguh ni lagu dia pun suka ni. Maknanya lebih aula begitu kan? Kita tidak bagus tu. Saya sebenarnya Prof terbuka sikit perkara ni bila saya pergi belajar overseas Prof. Saya nampak cara hidup orang Muslim dekat United Kingdom contohnya, dia simple je. Jadi kita pakat buka puasa di masjid, lepas tu kita sembahyang. Jadi masa itulah kita bawa apa-apa ada. Kalau tak ada apa-apa kita pakat makan apa yang ada kan. Jadi alhamdulillah lah tu membuka mata bahawa Islam ni tak adalah, tak perlu kita susah-susah sangat, menyusah-nyusah ke. Jadi mujur juga dapat pasangan yang mudah. Tu satunya. Datuk Fadilah dia puji Coach Abang dia tu. Pasangan yang mudah berkira, ya, maknanya tak komplain banyak lah tak? Betul. Bila dah jadi budaya, saya tanya kawan saya orang Sudan, macam mana orang Sudan sembahyang? Dia kata bila azan, ini Sudan ni bukan UK lah. Bila azan kami sembahyang. Di mana? Di mana-mana saja. Dia kata. Di tepi jalan, di mana-mana pun, mana dia solat di mana-mana saja. Itu maknanya macam Dr. Najah kata, Islam itu adalah mudah. Nak ulah apa Abu Afan? Tak ada dah tu Mu. Kalau nak share sikit bab sembahyang tarawih ni. Sembahyang tarawih ni budaya orang kita kan. Kalau kita tengok sembahyang 20 rakaat, buat 8 rakaat kat masjid ni. 8 rakaat buat 4 rakaat. Saya teringat ada satu penceramah ustaz di Kelantan lah, dia kata jenis puak-puak ni tak boleh buat kira. Dia kata kalau sembahyang tarawih tu 2 rakaat, serakaat lepas serakaat tu bila cacat dia tu ambil rakaat kedua tu. Saya ingat lagi ada satu ceramah tu lah. Ayat orang kita ni macam budaya 20 buat 8 buat 4. Dia foto-foto semua. Foto-foto semua. Itulah zaman dulu budak-budak tu sembahyang budak dia nak tunggu kata sallallahu. Yalah. Ya. Itu juga ya satu perkara yang perlu kita, itu ya maknanya kita khilaf. Ada kata sekian, ada kata sekian. Sebenarnya yang tak betul lagi ialah kita duduk kelahi tentang khilaf tu lah. Sampai kelahi. Jadi akhirnya kajian terpaksa buat keputusan. Nak mengelak pada kelahi itu, kajian kata sembahyang 20 semua. Tak ada apa lah. Tak kelahi lah. Tak ada apa.
Okey, ada apa tambahan lagi kita ni? Datuk? Dah okey dah. Okey ada? Okey dah. Okey dah. Boleh dah. Kalau yalah, kita pun dah cukup. Jadi kita mengharapkanlah supaya bulan puasa kita ini merupakan suatu bulan yang penuh hikmah dan barakah, yang memerlukan kita tune balik kita punya budaya hidup dan bagaimana kita seharusnya memperhaluskan dari masa ke semasa supaya kita lebih mendapat keuntungan daripada dulu sampai sekarang. Maknanya macam kalau kita duduk buat orang bisnes lah, ini pengalaman saya duduk ikut orang bank tu lah. Dia kata tahun ni dia kena dapat untung sekian banyak. Tak penuh dia kata kita perlu dapat untung sikit daripada tahun lepas. Kita mesti ini target kita, ini target kita, ini target kita. Saya rasa kalau begitu maknanya masyarakat kita akan lebih baik. Tapi kalau tidak begitu, satu. Yang kedua, saya rasa kalau yang saya bangkitkan tadi, bulan puasa itu ialah suatu orientasi yang sangat-sangat apa Datuk? Datuk kata tadi? Yang sangat intensif. Yang sangat intensif. Jadi kalau siapa dia yang lulus orientasi ini, kalau tak ada kesan pun sesudah itu, tetap boros, tetap makan banyak, tetap tidak kesian kepada orang fakir miskin dan sebagainya, maka saya rasa puasa kita itu dia kata tidak akan dapat illa al-ju' wal atas. Sebab itu Tuhan kata rahsia antara saya dengan orang berpuasa. Jadi mungkin itulah yang kita haraplah. Jadi saya syarah ni bukan syarah untuk orang sini ni, untuk orang yang mengikuti kita di hujung-hujung sana. Mungkin dia bermanfaat, dapat bermanfaat daripada apa yang kita bincang di sini tu. Jadi kalau tidak ada apa nak kata, saya nak tutup di sini. Tapi kalau ada apa-apa nak kata, saya lakukan sebagai penyudah. Macam mana ni? Satu je Ustaz, anak teringat apa nama pernah dapat 20 tahun lepas kot seorang ulama pesan, Imam Abu Nadrah ada pesan, dia kata barang siapa yang berpuasa 1 bulan tapi tak nampak perubahan kebaikan pada dirinya, mungkin itu tanda Ramadan kita Allah tolak. Sejak itulah anak takut sangat. Takut sangat. Itulah dia. Wallahualam. Mudah-mudahan kita tidak jadi macam itulah. Mudah-mudahan kita dapat sedikit, walaupun sedikit ada pertambahannya. Ustaz, ada apa nak buat kesimpulan, nak kata apa? Kita nak tutup ni. Terima kasihlah kepada program pada petang ni, insya-Allah. Kita kalau tidak boleh amalkan semua, jangan tinggal semualah. Kalau tidak boleh amal semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah kita cuba tingkatkan amal ibadah kita tahun ini. Mungkin kalau orang yang dah lama tu mungkin dia dah puasa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dah melalui bulan puasa ni dah puluh-puluh tahun dah. Sebab tu ni kita pertingkatkan lagi, kita nilaikan semula amalan kita telah yang lepas tu dah 30 tahun, 40 tahun melalui bulan Ramadan. Setiap tahun melalui bulan Ramadan. Sebab tu ni kita tingkatkan azam kita, niat kita untuk memperbanyakkan amal ibadah kita, amal soleh kita, insya-Allah. Semoga Allah terima amalan kita. Itu saja. Amin. Baik, terima kasih. Okey. Siapa lagi nak tambah ni? Tak ada ni, tak ada orang unmute tu. Okeylah. Akhirnya saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir, terutama sekali Datuk, Ustaz, Dr. Najah, Haris, Abu Affan, Syahran, Hidayah, Dr. Z dan Zah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada perbincangan ini dan dapat kita tingkatkan nilai Ramadan dan puasa serta tadarus kita. Akhir kata wabillahi taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.